Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada petang ini. Bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Okay, yang pertama dan selamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi saja akidah kita, dan kita sudah berada pada tajuk yang terakhir. Tajuk yang akhir untuk saja akidah. Okay, baik. Jadi insya-Allah selepas daripada selesai kelas hari ini, boleh minggu hadapan untuk kelas akidah yang seterusnya kita akan mula ulang kaji lah sedikit demi sedikit, tajuk demi tajuk, ataupun mungkin disekalikan terus mana yang sesuai untuk ulang kaji pembelajaran topik-topik akidah daripada tahun 3 sehingga tahun 5, iaitu topik-topik juga silibus yang akan ditanya di dalam peperiksaan UPKK, dari UPKK mungkin. Dan walaupun UPKK ni tak tahu lagi macam mana ni, adakah ada atau tak ada, adakah masih lagi dengan jadual waktu yang sama ataupun ditangguhkan, masih lagi belum ada kata putus daripada JAKIM lah. Jadi siapa, kita teruskan persiapan seperti biasa. Cuma peperiksaan bertulis UPKK itu sahaja yang belum tahu macam mana situasi atau keadaannya. Bulan 9 nanti, bulan depan ni, tak lama dah lagi, akan mula sesi untuk ujian lisan, hafazan dan tilawah. Ujian lisan, hafazan dan tilawah Al-Quran. Dan fokus akan diberatkan kepada subjek tilawah. Fokus diberatkan kepada subjek tilawah. Jadi, murid-murid tahun 5 dah kena bersedia untuk diuji bacaan Al-Quran. Jangan risau, yang ini tak perlu baca tanpa melihat. Bila tilawah ni dia kena melihat, akan diberikan teks Al-Quran untuk diuji bacaan, bagaimana sebutan awak, sifat huruf, makhraj huruf, bunyi keluar huruf itu, dan juga tajwid. Ada soalan berkaitan dengan tajwid kena jawab. Apakah nama hukum, macam mana cara bacaan, dan lain-lain. Okey, baik. Jadi insya-Allah tak apa, walaupun UPKK lambat atau cepat sekalipun, insya-Allah kita teruskan sahaja kita ulang kaji kita. Dan hari ini pembelajaran kita untuk saja akidah, untuk saja akidah. Okey, baik, insya-Allah Ustaz akan sharekan skrin. Baik, saya harap semua boleh nampak skrin yang Ustaz kongsikan. Boleh nampak Okey, baik, boleh. Alhamdulillah. Nampak. Pak. Terima kasih. Okey, baik, insya-Allah. Tajuk yang terakhir untuk kali itu kan ada beberapa tajuk yang kecil-kecil lah, tajuk yang kecil-kecil. Yang lain ni ada yang di dalam buku teks asal. Dalam buku teks asal ada disebutkan ni tajuk-tajuk itu. Tapi berdasarkan output pada UPKK, maka ini tajuk yang terakhir untuk difokuskan. Kalau ada masa dan kesempatan nanti, dan kalau perlu, nanti kita akan buat set-set soalan untuk saja akidah. Kalau rasa tajuk tu nanti mana-mana tajuk itu kita perlu ulang ataupun kita boleh ulang kaji, kita akan ulang kaji lah. Kalau sekejap, kalau perlu masa yang spesifik untuk cover tajuk tertentu tu, nanti kita akan tengoklah macam mana. Okay, baik. Jadi insya-Allah kita sambung pembelajaran kita untuk tajuk pelajaran yang kelima untuk subjek akidah.
iaitu sambungan daripada pelajaran 4. Pelajaran 4 kita dah belajar berkenaan dengan sifat wajib bagi seorang rasul, sifat wajib bagi seorang rasul. Maka yang terakhir kita lawan, kita belajar lawan bagi sifat wajib itu, iaitu sifat mustahil dan sifat harus. Sifat mustahil dan juga sifat harus. Baik, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sifat mustahil dan juga sifat harus bagi rasul. Okey, baik. Yang pertama Ustaz nak minta Kaisar. Kaisar sila bacakan pengertian sifat mustahil rasul. Sifat mustahil rasul. Ya, betul. Silakan. Sifat mustahil bagi rasul ialah sifat-sifat yang tidak layak bagi rasul-rasul, iaitu sifat-sifat kekurangan. Jika ada pada rasul akan menjejaskan kerasulan mereka. Ya, baik. Sifat Terima kasih. Nak sambung kan? Nak sambung? Boleh. Terus habiskanlah. Lagi bagus. Okay, sambung. Sifat mustahil. Sifat mustahil bagi rasul ialah sifat-sifat yang berlawanan bagi sifat wajib yang ada berapa sifat wajib? Ini berapa ni? Ini apa dia? Empat. Empat, nombor 4 Kaiser. Ya, baik. Okey, nombor kasih Kaiser. Tak apa. Bagus, alhamdulillah lancar bacaannya. Okey, baik. Tengok. Terima kasih Kaiser. Sifat mustahil bagi Rasul. Seperti mana dalam awal tadi Ustaz dah sebutkan, mustahil adalah sifat-sifat yang tidak layak. Tengok Ustaz dah highlight ke warna kuning itu. Maksudnya ini kata perkataan-perkataan ataupun maksud-maksud yang sama ataupun yang seangkatan, yang memberikan erti yang sama yang dinamakan sebagai sifat mustahil. Baik, mustahil ataupun tidak layak ataupun tidak sesuai. Ya, Zahra, Qayyum, Farid Syami, Akil, ini sifat-sifat yang tidak layak. Seerti dia mustahil, dia usah highlightkan dengan merah ni. Maka inilah kata-kata kuning ni sama maksudnya, sifat-sifat tidak layak, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib yang 4. Baik, dalam kelas yang lepas ingat lagi kita dah belajar ada 4 sifat utama, iaitu as-sidqu, kemudian al-amanah, kemudian al-tabligh, dan yang keempat al-fatanah. Al-fatanah. Okey, baik. Jadi ini secara lebih ringkas lagi boleh juga disebut sifat mustahil bagi Rasul ini ialah sifat kelemahan dan tidak sesuai. Sifat yang bersifat kelemahan dan tidak sesuai bagi seorang Rasul. Bagi seorang Rasul. Okey, baik. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya, slide yang kedua. Okey, baik, maka ini sifat mustahil bagi seorang Rasul ada 4, seperti mana lawan bagi sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, as-sidqu, sifat wajib, maka lawan dia mustahil al-kadhibu, ataupun bohong, ataupun dusta. Kemudian al-khiyanah, al-khiyanah yang kedua iaitu lawan bagi sifat al-amanah. Al-amanah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga at-tabligh, menyampaikan, lawannya al-kitman. Kitman. Dan yang terakhir fatanah, lawannya baladah, ataupun setengah-setengah istilah lain dia guna kataan jahil.
Jahil pun boleh, baladah pun boleh, tidak mengapa. Okey, baik. Seterusnya mari kita lihat sebelum kita masuk pada satu-satu penerangan kefahaman berkenaan dengan satu-satu sifat tersebut. Baik, maka mari kita lihat dahulu apakah hukum kita mempercayai sifat mustahil bagi Rasul ini seperti mana sifat wajib, maka apakah hukumnya? Okey, baik, Ustaz nak minta Husna Humaira, sila bacakan Husna. Hukum mempercayai sifat mustahil bagi Rasul. Ya, silakan. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mempercayai dan beriktikad bahawa mustahil para Rasul bersifat dengan sifat kekurangan, kelemahan dan tidak layak ini. Ya, betul. Baik, terima kasih Husna. Ya, bagus bacaannya. Okey, maka sebagai seorang mukmin, siapa mukmin itu? InsyaAllah kita semua, maka wajib kita mempercayai dan beriktikad. Ini kataan bahasa Arab, iktikad. Iktikad ini daripada perkataan bahasa Arab yang kita namakan tajuk subjek kita ni akidah, iktikad. Akidah itu kepercayaan ataupun keyakinan bahawa mustahil para rasul ini bersifat dengan sifat kekurangan, kelemahan dan tidak layak ini. Empat sifat tadi itulah yang berlawanan dengan sifat wajib. Okey, baik, insyaAllah ini kita laju sikit sebab yang ini banyak Ustaz dah sentuh dalam kelas yang lepas. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Apa tu Ustaz? Apa tu? Kita kena tutup itu gambar seseorang yang hidup dan betul, cuma Ustaz tutup gambar tu lah. Kenapa? Ada sebab kenapa Ustaz letak gambar tu. Nanti Ustaz akan sebut lepas ni. Yang penting baca dulu. Sifat mustahil yang pertama. Okey, baik, Ustaz nak minta Danish Hakim. Kita tayang sikit muka dia. Okey, Danish Hakim. Sila bacakan sifat yang pertama, sifat mustahil. Sifat mustahil? Ya. Yang mana Ustaz? Baca. Ni. Oh, sifat mustahil al-kazibu. Baik, sila bacakan maksudnya. Maksudnya dusta, bohong atau bohong. Ini tanda atau tanda atau bohong. Okey, teruskan lagi dusta. Dusta ialah sifat orang munafik. Ya, seterusnya mustahil. Mustahil bagi Nabi dan Rasul berdusta ketika berdakwah kerana mereka mendapat bimbingan wahyu dari Allah. Baik, selesaikan terus. Orang Islam wajib beriman bahawa para rasul bersifat benar dan bukanlah pendusta. Pendusta maksudnya orang yang bercakap bohong lah. Perkataan dusta sama maksud dengan bohong. Okey, baik. Akhirnya boleh tengok dekat slide Ustaz sediakan tu, maksudnya sifat yang pertama mustahil al-kadhibu lawan kepada sifat as-sidqu. As-sidqu iaitu yang benar, sentiasa berkata benar, perbuatannya sentiasa benar, pengakuannya pun benar. Ingat lagi tak dalam kelas yang lepas? Walaupun Nabi sudah bergurau, maka tetap benar perkataan Nabi itu. Maka bila sudah Nabi berkata benar, maka secara logiknya betul, mestilah lawannya salah. Benar, mestilah lawannya tipu. Maka inilah mustahil. Jadi yang pertama sifat al-kadhib, berdusta ataupun berbohong.
Maka ini ialah salah satu ciri-ciri daripada sifat munafik. Nabi SAW sebutkan dalam hadis ada 4 sifat orang munafik, salah satunya iaitulah orang tu setiap kali kalau buka mulut dia mesti bercakap bohong. Sama ada disebutkan dalam syarahan hadis ini, sama ada bohong itu memang disengaja nak bohong dengan niat-niat yang tak baiklah, maupun dengan niat nak bergurau. Tak elok sebenarnya bergurau yang bohong, kecuali kalau memang bergurau itu dia tak tahu, dia tak sedar, dan dia tidak pernah diajar sebelum ni, tak boleh bergurau macam tu. Bergurau pun sebenarnya kita akan dipersoalkan nanti oleh Allah. Okey, baik, makanya walaupun bergurau tak boleh kita berdusta, kena cakap yang sebenar, ataupun bergurau seperti mana Nabi bergurau. Nak bergurau pun kena bergurau dengan benda yang betul, benda yang sebenar. Baik, makanya mustahil bagi seorang Nabi berdusta, dan bila Nabi berdakwah maka apatah lagi ingat lagi dalil nakli bagi as-sidqu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Nabi itu akan berkata sesuatu daripada hawa nafsu, melainkan itulah apa yang Allah SWT wahyukan, maka itu mendapat bimbingan wahyu daripada Allah. Maka orang Islam juga kita wajiblah mengikuti Nabi, mengikuti para rasul, bersifat dengan sifat benar dan jangan jadi pendusta. Baik, tengok gambar tadi. Aziz dia nampak gambar dulu. Okey, baik. Sekejap lagi satu gambar contoh. Ini contoh salah seorang daripada orang-orang yang duduk di parlimen. Ustaz tak nak sebut siapa tu sebab Ustaz tutup muka tu. Baik. Sebab apa? Zaman dulu insya-Allah orang-orang yang banyak bercakap ini di hadapan terutamanya yang nak menjadi pemimpin, insya-Allah mereka buat kerja. Mereka cakap, mereka buat. Tetapi mutakhir ini, akhir-akhir ini, zaman ini pula kita dah makin akhir zaman. Mereka yang banyak bercakap itu dan makin banyak bercakap, makin banyak yang tak betulnya. Makin banyak dia berjanji, makin banyak yang mereka akan mungkir janji itu. Maka Ustaz letakkan contoh paling senang, nak tengok orang yang menipu zaman sekarang, bahkan setengah-setengah daripada mereka tak malu pun menipu. Walaupun contoh dah pernah sebut benda yang tak betul, dah tipu, dah orang tahu dia tipu, tapi bila orang tanya balik dia tak mengaku, ataupun dia kata oh itu yang dulu, itu lain dan sebagainya. Maka adakah orang-orang sebegini kita nak percaya lagi? Sekali sudah menipu, kita tak akan percaya lagi dengan orang tu, betul tak? Macam awak lah dengan kawan-kawan awak dalam kelas. Sekali awak dah pernah kena tipu, awak pun akan rasa berat untuk percaya. Sekali awak dah pernah cakap benda yang mungkin tak betul, awak akan jadi payah nak percaya lagi. Imam Al-Hafiz, Imam Al-Fatih, tolong jangan kacau abang nak belajar. Imam Al-Hafiz tolong fokus dalam kelas. Imam Al-Fatih, tolong pergi tempat lain, buat kerja awak yang lain. Imam Al-Hafiz tolong fokus dalam kelas. Ni yang tak buka video ni Ustaz tak tolong macam mana? Ustaz perhati sambil Ustaz mengajar ni, Ustaz perhatikan semua video. Ustaz tahu apa yang awak sedang buat, apa yang awak tahu, menguap ke, awak minta maaf, awak bersihkan hidung awak ke, semua Ustaz nampak. Banyak yang lebar tadi tu. Okey, baik, jadinya kembali balik. Maka yang pertama sifat yang mustahil, iaitulah sifat al-kadhibu, iaitu mustahil seorang Nabi itu menipu. Okey, baik, seterusnya kita tengok sifat yang kedua. Sifat mustahil yang kedua bagi seorang Nabi adalah khianat. Okey, baik, ini Ustaz dah minta Ammar Rifki sila bacakan untuk slide yang ini. Okey Ustaz. Sifat mustahil. Khianat. Maksudnya hanya khianat. Dia sama juga ejaan dia macam dalam bahasa Arab. Cuma beza dia huruf ta belakang. Atau payah amanah. payah tu Pecah amanah. Ya, teruskan. Khianat dan pecah amanah ialah sifat atau sifat orang munafik. Ya.
Mustahil. Mustahil Allah mengutuskan Rasul yang khianat kerana menyampaikan Wahyu. wahyu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang amanah. Yang terakhir, orang Islam. Orang Islam wajib percaya bahawa Rasul mestilah amanah dalam segala percakapan, perbuatan dan tidak khianat. Ya, okey, baik. Bagus, Amal. Amal, terima kasih. Okey, baik. Baik, sifat yang kedua, sifat yang mustahil bagi seorang Nabi ialah khianat. Khianat, baik. Tapi khianat bagi sifat mustahil ini besar lah. Iaitulah yang pertama, pecah amanah. Khianat ini atau pecah amanah bermaksud apa? Bermaksud dia tidak melakukan apa yang sudah diberikan kepercayaan kepadanya. Itu maksud pecah amanah. Contohnya yang paling mudah biasa kalau pecah amanah ni, contoh paling senang yang berkaitan dengan duit. Orang bagi RM10 untuk dia jaga, ataupun simpan dalam tabung ke. Dia ambil sikit untuk dia, yang lain baki itu letak kat tabung, ataupun dia ambil terus letak dekat masuk dalam poket sendiri, tak letak dekat tabung terus. Itu khianat. Orang yang tidak amanah bila diberi kepercayaan. Kebiasaannya orang akan nampak pecah amanah ini ialah pada duit. Dalam bab duit lah kebiasaannya. Tetapi khianat yang lebih besar lagi iaitulah tidak menyampaikan perkara yang benar, perintah Allah, larangan Allah. Maka itulah mustahil Allah mengutuskan Rasul yang khianat. Apa dia? Yang tidak menyampaikan wahyu. Sebab apa? Mana mungkin seorang Nabi itu hanya akan menyampaikan perkara yang benar sahaja, akan amanah kepada perintah Allah. Maka kita sebagai orang Islam wajib percaya bahawa Rasul itu mestilah amanah, bertanggungjawab, melaksanakan dengan betul-betul dipercayai dan jujur segala percakapan, perbuatan, apatah lagi dan tidak khianat. Okey, baik. Maka ya saya. Yang orang tu dia pegang pisau ke Ustaz? Kat gambar. Yang ni ini Ustaz nak sentuh ni. Okey, Aziz. Baik, dalam gambar ini khianat juga, cuma dalam bentuk yang lain. Baik, iaitu orang yang kita percaya. Tapi rupa-rupanya dia adalah orang yang khianat kepada kita. Ini dalam bahasa Melayu ada satu peribahasa. Simpulan bahasa, simpulan bahasa. Dia disebutkan sebagai tikam belakang. Siapa ajar bahasa Melayu tahun 5? Maklimah ni, Maklimah Liana. Betul? Betul. Nanti tanya Maklimah Liana, betul ke ada simpulan bahasa tikam belakang? Nama dia tikam belakang. Maksud dia apa tikam belakang ni? Kita tengok depan-depan ni, kita tengok yang ni, orang yang pegang pisau tu. Dia senyum je. Ni kawan dia ni mungkinlah dia ceritakan masalah ke, ceritakan rahsia ke. Contohnya, katakanlah ni Aziz dia ceritakan Af'al. Af'al, nak tahu tak? Saya sebenarnya ada seseorang yang saya suka, tapi awak janganlah ceritakan orang lain. Contoh. Lepas tu Af'al pun senyum. Tak apa Aziz, jangan risau. Saya insyaAllah awak boleh percaya kat saya amanah. Tapi sebenarnya tengok dia pegang pisau. Tapi bukanlah betul-betul pegang pisau. Maksudnya lalas rupanya dia cerita pula dekat orang lain. Dia pergi hebohkan dekat orang lain. Maka itu khianat juga. Itu khianat yang lebih mudah lah, yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Betul tak Af'al? Tak, ini contoh dia tadi Af'al. Jangan Af'al insyaAllah. Aziz pun bagus insyaAllah. Ini gurau, ini sekadar contoh saja. Itu dimaksudkan tikam belakang. Depan-depan dia senyum. Maknanya seolah-olah nampak boleh dipercayai. Nampak bagus, baik. Farid Syami. Kemudian tiba-tiba Iman Al-Hafiz rupanya di belakang dia buat perkara yang tidak baik, ataupun apatah lagi dia buat perkara jahat kepada kawan yang mempercayai dia.
Itu satu juga, itu bahagian daripada pengertian khianat. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sifat yang ketiga. Ada 7 minit lagi. Kalau sempat kita akan habiskan. Kalau tak nanti terus kita habiskan petang ni teruslah, boleh ke? Tak. Okey. Tak. Boleh. Boleh, Sekejap je. Baik, 29 orang ya. Sekarang saya tengok 29 orang. Saya harap kalau terkeluar daripada Zoom ni, tolong tekan semula link. Kita akan masuk semula. Okey, baik. Okey. Seterusnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga Ustaz nak minta Isya. Isya Liana, sila bacakan sifat yang ketiga, sifat mustahil yang ketiga. Sifat mustahil al-kitman. Yes. Maksudnya menyembunyikan. Mustahil para rasul menyembunyikan wahyu yang diturunkan Allah. Sekejap, kenapa? Sorry. Okay, sila ulang semula. Mustahil para rasul menyembunyikan wahyu yang diturunkan Allah untuk disampaikan kepada umat. Ya, betul. Jika mereka menyembunyikan, ini telah melanggar perintah Allah. Orang Islam wajib beriman Rasul menyampaikan segala wahyu dan tidak menyembunyikannya walaupun sedikit. Ya, okey, baik. Terima kasih Syifa. Syifa pula. Kenapa terkeluar? Untuk Ustaz tekan. Terima kasih Isya. Marah pula Isya. Tak salah sebut nama. Minta maaf juga Syifa tersebut nama. Okey, baik. Maka ini sifat yang ketiga, sifat mustahil bagi seorang rasul, iaitulah al-kitman. Kitman maksudnya apa tadi? Menyembunyikan. Iaitu para rasul ini mustahil akan menyembunyikan apa yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umat. Sebab apa, seperti mana kalaulah turun wahyu itu dalam bentuk 10, maka 10 lah yang disampaikan. Kalau ada 10 perkara, maka 10 perkara itulah disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Bukan 9, bukan 8, bukan 7. Maka tak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada perkara yang Nabi sembunyikan daripada umat. Maka kita sebagai Islam wajib beriman. Rasul itu menyampaikan segalanya dan tidak menyembunyikannya walaupun sedikit. Jadi ada tuduhan-tuduhan daripada orang bukan Islam bagi tahu ada perkara-perkara yang Nabi tak sebut ataupun Nabi tak ajar kepada umatnya ataupun Nabi tak cerita. Contoh, ada pernah disebutkan oleh kata apa, mubalih lah, ataupun orang-orang besar dalam agama Yahudi dan Nasrani bagi tahu sebenarnya wahyu yang turun pada Nabi Muhammad tu tak sempurna, tak cukup ataupun tak lengkap. Sebenarnya ada lagi yang Nabi sembunyikan. Allah ada bagi tahu berkenaan dengan kebaikan orang Yahudi, kena ikut agama Yahudi, macam-macam lah. Tapi tidak, maka dibuktikan. Ya, kenapa? Kakak ada nak kelas kejap lagi. Tak apa ke masuk balik? Okey, ya betul. Kena masuk balik. Kalau boleh masuklah. Kalau cuba betul-betul tak dapat, tak apalah. Ustaz pun tak boleh nak buat apa. Ustaz. Semua tu atas pilihan awak. Ustaz. Okey, baik. Ya Haziq, kenapa Haziq? Kenapa orang tu tutup? Ya, Ustaz nak sambung lah ni. Ustaz nak sambung. Okey, baik. Itu yang dimaksudkan al-kitman juga. Maka tadi kalau al-kitman dalam sifat mustahil Nabi bermaksud menyembunyikan. Dalam zaman kita sekarang ni, seperti mana orang yang ni lah, yang ditutup ataupun disuruh mendiamkan diri daripada bercakap perkara yang betul, perkara yang benar. Ya saya, kenapa? Ustaz terlampak yang Ustaz share tu lah. Terlampak yang Ustaz share. Kawan-kawan lain boleh nampak ke? Boleh. Kawan lain boleh. Nampak. Jadi kalau yang tak nampak, Ustaz takut masalah dekat line internet awak lah ya. Kawan-kawan lain semua boleh nampak. Okey, baik. Ataupun awak ada tekan apa-apa yang salah ke, Ustaz tak tahulah. Mana tahu awak tengah main game ke, mana tak nampak. Okey, baik.
Jadinya apa tadi nak cerita? Baik, sama kita sekarang kadang-kadang ada orang yang mengetahui perkara yang benar dan betul, tetapi dipaksa, sama ada dipaksa ataupun terpaksa mendiamkan diri, sama ada disuruh, diugut, diancam dan lain-lain lagi. Maka tidak begitu sifat seorang Nabi. Seorang Nabi bagaimanapun diancam, diugut, tetap akan menyatakan perkara dan benar. Walaupun bukan diugut dan diancam sekalipun, ditawarkan benda-benda yang hebat pun, Nabi tidak akan menyembunyikan setiap daripada perintah Allah. Sebagai contoh, sewaktu di Makkah awal-awal, Nabi SAW di awal selepas permulaan kepada semakin ramai para sahabat yang masuk Islam. Waktu tu orang-orang pemuka-pemuka pembesar orang Makkah ketika itu semua tiba-tiba betulkan tak duduk nak bagi nampak handsome, kawan-kawan lain nak tengok. Haziq duduk elok-elok, Haziq turun kaki ke bawah. Awak macam Ustaz bagi tahu dalam kelas, seperti mana dalam kelas depan-depan, macam tu juga kelas online. Duduk elok-elok, jangan duduk macam tu, malu Haziq. Jangan tutup kamera. Siapa tu warna merah tu? Kaisar. Biarkan je kamera tu Kaisar. Okey, baik. Kembali tadi. Maksudnya saya nak sebutkan Allah, tengok Ustaz dah lupa dah. Haziq ni pasal lah ni. Sewaktu pembesar-pembesar Makkah waktu ketika itu nak halang Nabi daripada terus mengatakan menyampaikan ajaran Islam. Tapi Nabi ketika itu kemudian Nabi tetap juga nak saya pakai Islam sebab itu kan memang perintah Allah. Jadinya mereka pun mula guna ugut, guna cara kekerasan, tapi Nabi tetap juga teguh. Maka mereka ubah cara lain. Betulkan tudung, bagi cantik-cantik sikit. Maka mereka ubah cara, mereka buat apa? Mereka tawarkan kepada Nabi. Okey, wahai Muhammad, kau nak apa? Kau nak jadi raja Mekah? Kau nak harta yang banyak? Kau nak apa? Perempuan? Kau nak apa lagi? Tanah, rumah, binatang ternakan yang banyak, semuanya kami boleh bagi. Semua kami boleh bagi. Tapi dengan syarat satu je. Jangan ajar Islam. Jangan dakwah. Jangan dah lagi seru kepada beriman kepada Allah. Kalaulah ikut, Nabi boleh saja mendiamkan. Senang tu nak dapat tawaran jadi raja, jadi pemerintah paling berkuasa di Mekah. Dapat pula harta banyak, dapat pula macam-macam. Kejap lagi rasanya nak keluar dah ni. Nanti standby join balik. Tapi Nabi tengok macam mana, Nabi tetap dengan sifat teguh Nabi, kitman. Nabi